Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita dapat teruskan lagi kelas online kita, dan sebenarnya malam ni sambungan daripada kelas yang sebelum ni. Dan malam ini kita berada dalam hadis yang ke-12 daripada kitab Riyadhus Salihin. Jadi selamat datang kepada orang Keratung dan orang Pendang. Jadi hadis yang malam ni sebenarnya hadis ni panjang, tapi kita kerat menjadi 3 bahagian. Jadi 2 bahagian daripadanya kita sudah baca sebelum ni, dan malam ini ialah bahagian yang ketiga. Okey, kelas semakin ramai. Jadi malam ini ialah sambungan bahagian ketiga daripada hadis ke-12, yang mana kita beri tajuk memulangkan hak orang lain dengan ikhlas adalah amal soleh. Okey, mari kita mulakan. Okey, matlamat malam ini insya-Allah kita nak cuba capai yang pertama, kita nak belajar hadis ke-12 daripada kitab Riyadhus Salihin, yang mana malam ini ialah bahagian yang ketiga daripada hadis tersebut. Kemudian yang kedua, kita nak belajar salah satu daripada cara berdoa yang disebutkan dalam hadis tu. Kemudian yang ketiga, kita ingin mempelajari salah satu daripada amal soleh yang disebutkan dalam hadis ni. Dan kemudian kita akan buat kesimpulan insya-Allah daripada apa yang kita belajar malam ni. Ahlan wa sahlan, Mak. Malam ni ramai, Mak. Okey, ini permulaan hadis. An Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah 3 orang lelaki yang berjalan-jalan. Tiba-tiba hujan turun. Lalu mereka pun cari tempat berlindung daripada hujan. Dan ada ulama kata kisah ini berlaku pada zaman Nabi Musa. Ini kaum Nabi Musa. Mereka dari golongan orang Israel, orang Yahudi, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi 3 orang ni, bila hujan, mereka pun berlindung di satu tempat, iaitu tengok sini. Bila hujan,
mereka masuk ke dalam gua. Kebetulan mungkin di kawasan tu dekat dengan gua, lalu mereka pun lari masuk dalam gua sebab hujan. Bila masuk dalam gua, apa yang berlaku? Mereka masuk dalam gua. Selepas itu, di luar ni hujan ni. Selepas itu, tiba-tiba gelap. Kenapa gelap? Sebab malam. Sebab malam. Salah. Sebab malam. Sebab dekat gua tu, dekat pintu gua tu ada batu runtuh. Batu jatuh hingga menutup pintu gua. Jadi sebab tu dia gelap. Jadi ada 3 orang lelaki ni dalam gua ni. Dalam gua meraba-raba tak nampak apa, 3 orang. Kemudian salah seorang daripada lelaki tersebut berkata kepada 2 orang lagi. Dia kata apa? Dia kata, ini penceritaan. Kita sebut sebagai cerita. Dia kata kepada 2 orang lagi, kamu ingat apa amalan yang pernah kamu buat dulu, lalu kamu berdoa dengannya. Kemudian seorang daripada lelaki tersebut pun mengangkat tangan dan berdoa. Dia kata apa? Ya Allah. Dia angkat tangan. Ni seorang. Orang yang pertama. Dia angkat tangan. Ya Allah. Aku dahulu. Dia cerita. Dalam doa dia tu dia angkat tangan. Ya Allah. Dulu aku ada 2 orang ibu bapa yang sudah tua bangsa. Dan aku adalah seorang yang mengembala unta. Dan menurut ulama, lelaki ini dia mengembala unta milik ibu bapa dia. Ibu bapa dia dah tua, jadi dia ambil alih untuk menguruskan unta-unta mereka. Jadi pekerjaan lelaki ini ialah mengembala unta. Dan dia cerita dalam doa dia. Dia kata, setiap kali bila aku balik daripada mengembala unta, aku akan pergi kepada unta dan memerah susu unta. Kemudian aku bawa susu tersebut, aku bawa pergi kepada ibu bapaku yang sudah tua. Kemudian aku bagikan kepada mereka berdua untuk mereka minum dahulu. Selepas itu barulah aku bagi kepada anak-anak dan isteriku. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Kemudian disebut lagi dalam doa dia, dia kata, suatu hari makanan unta di tempat yang biasa aku pergi tu dah habis. Jadi aku terpaksa pergi jauh daripada tempat yang biasa. Sehingga kan pada hari tersebut aku balik rumah lambat. Saya balik rumah lambat. Dan aku dapati ibu bapaku tertidur. Lalu aku seperti biasa pergi memerah susu unta dan aku bawakan susu tersebut dan aku duduk di bahagian kepala ibu bapaku menunggu mereka bangun. Dan ketika itu anak-anakku juga sedang kelaparan. Mereka menangis meminta susu tersebut, tetapi aku tidak mahu memberikan mereka susu itu sebelum ibu bapaku meminumnya. Jadi
bila dia nak bagi susu, dia akan bagi, bermula sekali dia bagi ibu bapa dia. Dia utamakan ibu bapa dia. Lepas tu dia kata lagi, maka ibu bapaku tertidur, dalam keadaan tertidur tu, dan anak-anakku dalam keadaan kelaparan, meminta susu. Berlakulah seperti itu sehinggalah tibanya waktu pagi. Sampai waktu pagi. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu dia pun sebut dalam doa. Dia sebut dalam doa dia, Ya Allah, kalaulah apa yang aku buat ini kerana inginkan, kerana ikhlas kerana-Mu, Ya Allah, Engkau bukakanlah pintu gua ini. Lalu apa yang berlaku? Lalu pintu gua pun terbuka. Allah Ta'ala buka sikit. Nampak tak cahaya tu? Nampak langit. Nampak langit. Kemudian orang yang kedua pula berkata, ni masih gelap lagi, walaupun dah ada cahaya sikit, ada gelap. Ni orang kedua pula. Dia angkat tangan berdoa juga. Dia angkat tangan berdoa. Lepas tu dia cerita pula apa yang berlaku pada dia. Dia cerita pada Allah, Ya Allah, dulu aku ada seorang sepupu perempuan. Aku sangat suka pada dia. Dan aku pernah nak buat jahat kepada dia. Aku minta daripada dia, dia tak bagi. Sampailah satu hari aku bawakan duit sebanyak 100 dinar. Dan ada ulama kata perempuan ni terpaksa minta tolong dengan dia sebab dia perlukan bantuan kewangan. Jadi perempuan ni terpaksa ikut cakap lelaki ni. Tapi bila dia dah mula nak buat jahat, perempuan ni sebut, sepupu dia cakap kat dia, janganlah engkau membuka cincin yang bukan hak kamu. Lebih kurang macam itulah. Janganlah kamu membuka cincin yang bukan hak kamu. Maknanya jangan jahat. Kalau nak buat secara elok, secara halal. Jangan buat secara haram. Lalu lelaki ni, perempuan tu, sepupu dia sebut, Ya Abdullah, wahai Abdullah, takutlah kepada Allah. Ni lelaki kedua ni dia cerita kepada Allah, Ya Allah, sepupu aku disebut, Ya Allah, wahai Abdullah, janganlah engkau ambil cincin yang bukan hak kamu. Lebih kurang macam itulah. Kemudian aku pun, dia cerita, dia jadi takut. Bila sepupu dia sebut pasal Allah, dia jadi takut. Dia pun tak jadi buat perkara jahat ni. Kemudian dia sebut pada Allah, Ya Allah, kalaulah aku meninggalkan perkara tersebut ikhlas kerana-Mu, Ya Allah, maka Engkau bukalah pintu gua ni. Lepas tu, apa yang berlaku? Pintu gua pun terbuka ke tak? Pintu gua terbuka ke tak? Buka. Pintu gua terbuka sikit. Dia kata, maka jika engkau tahu aku buat perkara tersebut kerana-Mu, Ya Allah, maka bukalah pintu gua. Maka Allah buka pintu gua. Buka tempat besar sikit. Tadi kecil je, lepas tu dia jadi besar sikit. Kemudian orang ketiga, ini malam ni punya, ini dia. Ini siapa yang cerita ni?
Siapa yang cerita kisah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita kepada para sahabat dan Abdullah bin Umar ceritakan kisah ni kepada kita. Okey. Dan orang lelaki yang ketiga sebut cakap apa? Okey. Siapa boleh baca? Kita jemput Iman Fatul. Awi. Awi, okey. Darwish. Okey. Ya Allah, sesungguhnya dahulu saya pernah mengupah seorang pekerja sebanyak 1 farak, lebih kurang 7,7 kilogram padi, maka takkanlah dia setelah menyelesaikan tugasnya, dia berkata, berikanlah hak saya kepada saya. Jadi ini orang yang kedua, yang ketiga dia cakap apa? Ya Allah, ni dia cerita, dia angkat tangan, dia doa. Dia cerita dalam doa dia. Ya Allah, sesungguhnya dahulu saya pernah mengupah seorang pekerja sebanyak 1 farak padi. Lebih kurang 7.7 kilo. Dia upah seorang lelaki ni untuk buat kerja. Satu hari dia bayar banyak ni. Maka tatkala dia telah menyelesaikan tugasnya, dia berkata, berikanlah hak saya kepada saya. Ada dalam riwayat lain, ulama kata, upah yang dibagi 1 dirham untuk 1 hari. 1 dirham untuk 1 hari. Tapi lelaki ni, dia datang lambat. Dia datang separuh hari. Jadi dia dapat setengah dirham je. Setengah dirham tu sama dengan 7.7 kilo padi. Jadi sikit lah. Jadi dia minta, bila dah selesai kerja dia, dia pun minta dia punya upah. Lepas tu apa yang berlaku? Lalu saya tunjukkan kepadanya haknya. Ini yang lelaki doa tadi. Lalu saya tunjukkan kepadanya haknya. Lebih kurang 7.7 kg padi tu, setengah dirham. Lantas dia meninggalkannya dan dia tidak mahu mengambilnya. Lalu saya terus menerus menanamnya sehingga saya dapat mengumpulkan daripadanya lembu dan pengembalanya. Dia nak bagi upah setengah dirham tu sama dengan dia nak bagi padi yang nilai dia setengah dirham. Tapi lelaki ni nampak macam sikit, jadi dia tak ambil. Dia tak ambil upah dia tu. Lepas tu dia ambil padi tu, dia tanam. Dia tanam sampai dapat hasil, sampai dia dapat lembu. Sampai dia dapat lembu dan dia dapat juga pekerja lain yang jaga lembu, pengembala lembu. Kemudian apa yang berlaku? Dia cakap apa lagi? Ini cerita dia. Dia kata, ini masih dalam doa ni, dia cerita. Sesudah itu, bila dah dapat lembu, dah dapat banyak lembu ni, dapat pengembala ni, dia kata sesudah itu, dia datang menemui saya, lalu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu menzalimi saya dan berikanlah kepada saya hak saya. Tadi dia datang balik. Dia kata, takutlah Allah. Upah yang milik aku tu, bagi balik. Kemudian dia kata apa? Ditekan lagi. Maka saya berkata, pergilah kamu kepada lembu-lembu itu dan pengembalanya. Dia cakap dekat lelaki itu,
Nampak tak lembu tu dekat lembu dengan gembala dia. Pengembala tahu tak pengembala? Orang yang jaga lembu. Oh. Okey. Okey. Kemudian lelaki yang minta pekerja yang mula-mula tak nak ambil tadi. Lepas tu dia cakap apa? Lalu dia berkata, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memperolok-olokkan saya. Kamu jangan main-main, dia kata. Lantas saya berkata, sesungguhnya saya tidak memperolok-olokkan kamu. Maka ambillah lembu-lembu itu dan pengembalanya. Lalu dia pun mengambilnya, lantas beredar dengannya. Lelaki tu dia tak percaya. Mula-mula tadi sikit je beras, 7 kilo lebih je. Tiba-tiba dia dapat lembu, dia dapat orang yang jaga lembu sekali. Dia pun tak percaya. Tapi akhirnya lelaki tu kata, betul, itu kau punya. Jadi dia pun ambil, dia bawa balik. Ni lelaki tu dia cerita dalam doa dia. Okay. Tengok apa dia kata lagi. Ni yang tadi. Ya. Okay, yang tadi. Dia, dalam doa dia lagi, dia cakap, maka, ya Allah, jika engkau tahu bahawa saya lakukan demikian kerana menginginkan wajahmu, maka bukakanlah apa yang tinggal. Bukalah pintu gua tu. Bukalah, buanglah apa batu-batu yang runtuh tu, buka ruang untuk kami keluar. Dia pun macam tu. Dia minta daripada Allah Ta'ala. Dan dia kata, kalau kamu tahu ya Allah, kalau aku ikhlas, maka bukakanlah. Kalau aku bagi lembu-lembu dengan pengembala tu dekat tuan dia tadi, kalau aku ikhlas, bukalah pintu tu ni. Lebih kurang macam tu. Lepas tu apa yang berlaku? Agak-agak apa yang berlaku? Lalu Allah pun membuka pintu gua kepada mereka. Jadi mereka pun boleh keluar. Alhamdulillah. Inilah dia kisah yang diceritakan oleh siapa yang cerita kisah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Okay, apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Yang pertama ialah galakkan tolong-menolong. Galakkan tolong-menolong. Ya. Dia kan ada 3 orang. Jadi semua tolong-menolong berdoa. Seorang ni doa sikit. Lepas tu seorang lagi doa sikit. Yang seorang lagi pun doa lagi sikit. Kemudian yang kedua, ingat Allah ketika senang, Allah akan bantu ketika kita susah. Jadi tiga-tiga orang ni, masa dia senang dulu, orang yang pertama tu, dia ada unta banyak, dia ada mak ayah, dia ada anak, dia ada isteri. Lepas tu dia boleh minum susu. Lepas tu dia ingat Allah masa tu. Dia ingat Allah, jadi dia nak berbakti kepada ibu bapa dia. Dia utamakan ibu bapa dia. Masa tu dia ingat Allah. Jadi masa susah, Allah ingat dia. Allah tolong dia. Masuk dalam gua tu susah kan? Jadi Allah tolong dia. Yang lelaki yang kedua pun sama. Masa dia nak buat jahat tu, dia teringat dekat Allah. Masa tu dia senang, dia ada banyak duit. 1,000 dinar dia bagi dekat perempuan tu. Lepas tu, masa dia susah dalam gua ni, tak boleh nak keluar, Allah ingat dia. Sama juga yang orang yang ketiga, dia ingat Allah sebab dia, kalau dia tak nak bagi pun dekat
orang tu pun boleh. Dia sebab orang tu pun tak percaya. Pekerja yang ambil upah tu, dia tak percaya lembu tu milik dia. Dia tak tahu pun. Tapi lelaki ni dia telah menunaikan amanah dia. Dia jaga harta yang orang yang dia upah tadi tu. Kemudian dibagi balik hak dia. Jadi dia ingat pada Allah. Masa dia senang, masa dia susah, Allah bantu dia. Dan yang ketiga, kepentingan menepati janji dan bersifat amanah. Ini dalam kisah yang ketiga ni. Maknanya dia janji 7.7 kilo beras, padi, dia bagi banyak tu lah. Tapi kawan tu pula dia tak seronok. Mungkin orang lain dapat lebih banyak sebab mereka kerja sepenuh hari. Dia kerja separuh hari je. Tapi yang pentingnya dia menepati janji dan dia bersifat amanah. Jadi kita kena ikut sifat yang baik ni. Kemudian yang keempat, kepentingan ikhlas dalam berbuat kebaikan. Dalam ketiga-tiga kisah ni menunjukkan bahawa ketiga-tiganya mereka semua ikhlas. Kalau mereka tak ikhlas, Allah Ta'ala mungkin takkan dengar doa mereka. Kemudian yang kelima, keikhlasan menyelamatkan diri daripada kesulitan dunia dan akhirat. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, keikhlasan menyelamatkan daripada kesulitan dunia dan akhirat. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh apa nama dia? Syekh Salim. Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab dia syarahan kepada Riyadhus Shalihin, dia kata kemungkinan dengan sebab itulah Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis terakhir bab ikhlas dalam kitab dia. Sebab keikhlasan tu dia punya hasilnya akan dicapai di akhirat, di akhir. Jadi itulah dia antara pengajaran yang dapat kita dapati daripada pelajaran malam ni. Dan yang paling penting sekali yang kita highlight malam ni, memulangkan hak orang lain dengan ikhlas adalah amal soleh. Ini yang kita nak highlight malam ni. Maksudnya ada amal soleh, satu daripada amal soleh yang kita belajar malam ni ialah memulangkan hak orang lain, menjaga amanah barang orang lain, dan kemudian dengan ikhlas. Dia disertai amal soleh tu, dia kena sertakan dengan ikhlas, barulah Allah Ta'ala terima. Kalau amal soleh tanpa ikhlas, tak diterima juga. Kalau ikhlas tapi amal tu tak ikut seperti yang Nabi SAW tunjukkan, pun Allah tak terima juga. Jadi memulangkan hak orang lain dengan ikhlas adalah amal soleh. Ini inti pada pelajaran ini. Jadi alhamdulillah, di penghujung sesi malam ini, akhirnya kita dapat mencapai matlamat yang pertama. Kita telah pun mempelajari hadis ke-12 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita juga mempelajari salah satu cara berdoa. Biasanya kita berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepadaku. Ya Allah, bantulah aku. Tapi dalam kisah ni, Nabi SAW nak kita belajar satu daripada cara berdoa, iaitu kita cerita dekat Allah satu amalan soleh yang mana kita buat secara ikhlas. Kemudian kita berdoa dengan amalan tu. Seperti yang 3 orang ni buat. Boleh kita berdoa macam tu. Dan insya-Allah lebih mustajab.
Kemudian yang ketiga, kita belajar juga salah satu amal soleh yang disebutkan dalam hadis ni, yang iaitu lelaki yang ketiga ni dia menjaga barang orang lain. Kemudian dia memulangkan balik. Dan yang keempat, kesimpulannya, marilah kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari ini, iaitu kita cuba cara berdoa yang baru ni, dan juga kita praktikkan untuk kita bersifat amanah. Kita pulangkan hak orang lain, kita tak ambil hak orang lain tanpa hak. Okey, seterusnya sebelum kita tamatkan, kita ada satu teka-teki. Semua sudah bersedia? Alright. Okey, kita akan pilih siapa yang terpilih, dia boleh teka huruf apa. Ini clue dia ialah, clue-nya ialah nama orang yang disebutkan dalam kelas malam ni. Okey, sedia? Sedia. Dulu. Kita putarkan roda. 1, 2, 3. Panjang pun dah. Belum. Aman. Okey. Aman. Belum. Satu huruf sebut. Ya. Mana ni? D. 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 Okey, D. Ada. D ada satu. Okey. Okey, ada 3 saat saja untuk teka. Mana Saat saja untuk teka. Okay, wish. Awi. Okay. Ada 3 Iman. Man. Ayah. N. Abdul. N. Okay. N. Ya, ada tu. Mak. Boleh huruf mak lah. Boleh saya selesaikan? Mama. No, tak ada. Saya selesaikan. Mata. Tu tak boleh cakap. Mak. Buka. Mana mak? Dia tak boleh. Ambil. Mak. Okey. 3 saat. 1, 2, 3. Okey. Nampak kan? Jangan rot abang. Jangan lama. Mak lagi. Mak. Lagi. Mas. Mana mak? Empat. Tiga. 1, 2. Okey.
Yang terakhir. Akil. 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 Tak terus kan? B. Selesaikan. Akil. Selesai. Banyak lagi nak selesai. B. Beruang. Beruk. B beruang. B. Ada dua. Abdul bin. Abdul Najib. Okay. Abdullah. Oh. Abdullah bin Umar. Alah. Umar. Abdullah bin Betul. Abdullah. Dua. Mana lagi? Rahim. Kalau air orang kena. Kalau air. Dua. L lembu. N. L. Lembu. Okay. L lembu. Okay, dua. L. Umar. Hai, Alim. Akil lagi. Abdullah bin Selesai kali. Umar. Apa dia? Okay. Abdullah bin Umar. Tahu dari mana? Tak jawab. Abdullah Umar. Cepat. ABDU. Betul. Abdullah Ya, bin Abdullah. Umar. Abdullah bin Umar. A. Okay, satu lagi. Tak dapat gantung. Ini sama. Ada lagi. Sama je. Ada lagi. Sekejap. Dah hilang ah. Oh, dah hilang. Ini lain. Okay. Bila ni? Okay, kita ini apa nanti? Ni laki bin. Kan tu laki bin ni. BIN 3. Okay, teka dulu eh. Tadi, okay. Ayat ni sebutkan dalam kelas tadi. Okay, kita mulakan. Nama ayat. N. N. Najib. N. Najib. Ada dua N. Okay. Cik N. Najib Ali. Najib. Okay. Nurul. Okay, Nurul Siti. Surah. Ada jelas. Bagi nak hanya awak. 3 saat. 1, A. 2. A. Okay, A. Ada 3 A. Bukan bin. Aduh, pening ni. Ni apa ayat kan? Okay, Datuk Najib. Kenapa? Okey. Okay, 3 saat. 1, D. 2. Tidak. Demak. D. Demak. D. Oh, ada D. Dia satu. Jadi Nama. 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 Aman. Oh. Apa? Okay, mana? 3 saat. 1, Ya tu aman. 2.
I. Tiga. I. Ekor. Ada. Iya apa ini? Oh ya mana ni? Iya. Aduh. Cepat. F. Tu. Tiga. Satu. F. Dua. Ha? S. S. Okay. S. F. F. S tak ada. S tak ada. Bismillah. F. F pun tak ada. Okay. Sudah bagi kalah ni. Dah tahu. Dah tahu bagi tahu. Ay, mak. Suka cantik. Okay, mak. Satu. Kamu. Mak. Dua. Tak suka. Tiga. Tak suka tak ni. Kalau beli Oh, tu. Suara. Tak dengar nama tu. Okay. Tiga saat. Akil. lembu dan pengembala. Wah. Lembu dah pengembali. Power ke. Lem. Eja. L. Okay. Hmm. Lembu. Kita tengok lembu. Pengembala. Dan Pia. Pengembala. Woi. Okey, tahniah. Power ke. Pengembala ialah apa yang lelaki pun dia sebenarnya dah dapat tu poin padi tu. Tapi dia lama dia jadi lembu dan pengembala. Okey, itu saja Mami. Terima kasih semua. Sama. Sama. Player. Macam mana Yun? Bye. Assalamualaikum.